Mereka bukanlah kerajaan demokrasi. Kerana pilihan raya tak pernah diadakan selepas April 2019. Tak pernah diadakan. Itu adalah kerajaan perpaduan yang dibentuk berdasarkan sokongan yang diperolehi daripada kumpulan-kumpulan yang mengadakan demonstrasi untuk menjatuhkan Omar Bashir. Semalam saya tengok keadaan di Sudan. Rampasan kuasa tentera telah mengambil alih sepenuhnya. Masyarakat antarabangsa mula memberi perhatian walaupun tiada langkah mana-mana negara memutuskan hubungan dengan Sudan. Tetapi Amerika Syarikat dan United Nations ataupun Persatuan Bangsa Bersatu mengatakan mereka sedang memberi perhatian yang serius tentang rampasan kuasa tentera. Itu saya tak pasti kerana kita menunggu catur yang dimainkan oleh Amerika, kerana Sudan sebenarnya adalah di bawah telunjuk Amerika. Saya tak pasti sama ada Al-Fatah Burhan yang merampas kuasa daripada Abdullah Hamdok yang mempunyai apa-apa hubungan sulit dengan CIA. Terlampau cepat untuk buat snapshot opinion. Kerana apabila rampasan kuasa Abdul Fattah al-Sisi, General Fattah al-Sisi di Mesir, walaupun itu rampasan kuasa yang merosakkan demokrasi apabila Ikhwan Muslimin yang dipimpin oleh Presiden Morsi menang pilihan raya, tapi Amerika memilih untuk menyokong rampasan kuasa kerana bimbang kerajaan Morsi yang berteraskan Islam tumbuh mekar di Mesir, maka rampasan kuasa yang bersifat anti-demokrasi disokong oleh Amerika. Kerana Sudan adalah salah satu rakan Amerika yang penting dalam normalisasi baru, iaitu mengiktiraf kewujudan Israel sebagai sebuah negara merdeka. Sudan bersetuju. Dan kerana Sudan juga akan mematuhi semua perintah Amerika bagi menarik balik kedudukan Sudan sebagai negara pengganas apabila 29 hari bulan April tahun 2019 4 hari bulan April tahun 2019 berlaku revolusi di Sudan, di mana Presiden Omar al-Bashir dijatuhkan. Kerajaan yang naik ini, yang di bawah pimpinan Abdullah Hamdok, dianggap sebagai kerajaan yang disokong oleh Amerika. Kerana di bawah pimpinan Abdullah Hamdok lah Amerika menawarkan satu, jika kamu patuh pada arahan kami, maka kami akan menarik balik sekatan peniaga ekonomi ke atas kamu. Kalau kamu patuh kepada kami akan memberi bantuan dana kepada kamu. Dan jika kamu membantu Israel, Israel akan menjadi sebahagian negara pelabur di Sudan. Jadi kita tak pasti apabila Abdullah Hamdok dijatuhkan, apakah dasar yang akan digunakan oleh kerajaan tentera, iaitu Jenderal Abdul Fattah Burhan. Sekiranya Abdul Fattah Burhan meneruskan posisi dan polisi menyokong Amerika, meneruskan dasar Sudan untuk mengiktiraf Israel, saya fikir dia akan menjadi kerajaan yang tidak dikecam. Walaupun ia adalah rampasan kuasa ketenteraan yang bertentangan dengan demokrasi, Amerika akan menyokong kerajaan ini. Kerana kerajaan ini masih mengekalkan dasar pro-Amerika dan juga pro-Israel. Ini budaya Amerika. Sebab dia pernah melakukannya di Mesir. Apabila Jenderal Abdul Fattah al-Sisi merampas kuasa, menjatuhkan Presiden Hosni Mubarak, secara amalan demokrasinya, Jenderal al-Sisi telah melancarkan satu apa yang disebut sebagai kudeta yang bertentangan dengan dasar demokrasi. Tapi Amerika menyokong kerana Amerika tidak mahu Mesir pada waktu itu yang diperintah oleh Parti Morsi Ikhwan Muslimin meneruskan dasar pemerintahan, menjadikan Mesir sebuah negara Islam. Kita tunggu ya apa yang akan berlaku seterusnya. Tiada banyak apa demonstrasi masih berlaku di Sudan, tapi tiada kematian besar-besaran kerana kerajaan yang ada sekarang sedang memfokuskan kepada mengurangkan korban dan mengurangkan kematian bagi memastikan imej kerajaan tentera yang merampas kuasa ni kekal. Dan saya percaya Amerika menasihati kerajaan tentera yang ada untuk tidak bertindak keterlaluan bagi memastikan Amerika mempunyai cara untuk menyokong kerajaan ini walaupun dia dianggap bertentangan dengan dasar Rumah Putih. Apabila berlaku rampasan kuasa tentera, selalunya White House akan memainkan peranan menentang sebarang bentuk rampasan kuasa, menjatuhkan mana-mana kerajaan. Cuma bezanya kerajaan Abdullah Hamdok yang mengambil alih selepas rampasan kuasa menjatuhkan Omar Bashir ni, mereka bukanlah kerajaan demokrasi. Kerana pilihan raya tak pernah diadakan selepas April 2019. Tak pernah diadakan. Itu adalah kerajaan perpaduan yang dibentuk berdasarkan sokongan yang diperolehi daripada kumpulan-kumpulan yang mengadakan demonstrasi untuk menjatuhkan Omar Bashir. Jadi Abdullah Hamdok bukanlah dipilih melalui pilihan raya, dipilih melalui majlis sahaja, majlis pembaharuan. Jadi apabila Abdullah Hamdok diturunkan dan tentera merampas kuasa, dia tidaklah bererti menjatuhkan sebuah kerajaan demokrasi. Dia hanya menjatuhkan sebuah kerajaan peralihan saja, iaitu kerajaan sementara. Itu yang saya boleh share dengan saudara mengenai Sudan.